Assalamualaikum, apa khabar Malaysia? Selamat pagi Malaysia Madani. Saya ucapkan seperti biasa, anda bersama saya Izzu Yusof dan juga rakan tugas saya Chedi. Di pagi ini satu lagi episod baru di hujung bulan Januari dan hujung sebenarnya tahun baru. Sebenarnya kita baru melangkah ke tahun 2023. Hari ini 30 Januari, hari Isnin. Apa khabar anda? Ada baik ke? Kalau sihat, alhamdulillah, itu yang kami harapkan. Kalau boleh pagi ini teruskan semangat itu, sebab bila kita ada semangat pagi-pagi ni akan direct kita sampai ke malam pun kita akan tetap bersemangat. Dan pastinya kami akan sajikan untuk anda isu-isu semasa dan juga berita-berita terkini. Kita akan update dari masa ke semasa. Dan melihat kepada trafik pada hari ini, on the way nak pergi kerja tu agak menarik juga, sebab melihat kepada aliran trafik hari ini agak lancar. Kenapa pun saya tak tahu. Kalau nak kata Raya Cina dah habis dah. Tapi malam tadi ada lagi bunyi dengar bunyi bunga api tu. Tapi sebenarnya mungkin Izzu baru keluar daripada gua agaknya. Sejak minggu lepas lagi aliran trafik agak menenangkan. Saya lah lepas untuk keluar warga ni. kota Kuala Lumpur lah khususnya kan. Mungkin Izzu baru keluar daripada gua saya dah lama tak keluar bangun ni. bangun. Jadi macam saya je lah tak keluar ni. Okey. Kita nak kongsi kepada anda apa yang menarik di portal bernama.com. Ada beberapa berita yang boleh kita kongsi kepada anda, di mana pada semalam saya rasa telah berlangsungnya satu konsert yang cukup gilang gemilang, yang kita boleh jadikan sebagai satu sejarah, di mana A.R. Rahman tampil dengan konsert yang cukup memukau di Stadium Nasional Bukit Jalil. Itu merupakan satu fenomena yang tidak boleh dilupakan, yang berlangsung pada 28 Januari, di mana kemuncaknya adalah pada kemunculan penyanyi tersohor nombor satu di Malaysia, iaitu Datuk Seri Siti Nurhaliza, di mana muncul di atas pentas di tengah viral di Twitter. Saya tengok apabila Datuk Siti menyanyikan lagu Tamil, mendapat sambutan yang cukup hangat oleh 60,000 penonton yang hadir. Turut kita boleh lihat juga beberapa penyanyi dari India dibawa untuk menyanyikan lagu-lagu yang ditulis oleh A.R. Rahman. Siapa yang tak kenal dengan A.R. Rahman ni? Seorang singer-songwriter yang cukup berpengalaman. Kalau cerita Hindustan tu memang dia tapau. Semua kebanyakan filem hasil runut bunyi daripada hasil tangan ataupun karya beliau sendiri. Dan 2 hari lepas Datuk Siti Nurhaliza, penyanyi tersohor ini, dapat berkongsi pentas dengan beliau, dan rakyat Malaysia sendiri tak putus ataupun tak melepaskan peluang untuk sama-sama menyaksikan konsert daripada penampilan A.R. Rahman ini. Dan yang lebih menarik lagi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga isteri juga turut hadir ke konsert tersebut. Sebenarnya itu juga antara yang menjadi tumpuan rakyat Malaysia. Dan saya ada jugalah dengar dan juga kicauan di Twitter yang mengatakan sempat juga mereka beramah mesra dengan Perdana Menteri kita bersama dengan isteri, sempat ambil gambar, sempat borak-borak. Itu yang best sebenarnya. Senang nak jumpa PM ni. Sangat susah. Apapun melihat kepada negeri Melaka, di mana pada tahun hadapan, tahun 2024 ada tahun melawat Melaka. Jadi sebagai langkah untuk menjadikan Malaysia satu destinasi yang cukup menarik. Kita dah tahu dah, Melaka ni satu tempat tumpuan untuk pelancong dalam negara, ke luar negara, ke pelancong tempatan, pelancong asing. Satu negeri yang cukup popular dengan tarikan pelancong yang jadi untuk menambah baik kualiti pelancongan di negeri Melaka pada tahun hadapan. Sudah pastinya beberapa fasiliti di naik taraf, seperti meletakkan hiasan lampu-lampu yang seperti anda dapat lihat. Begitulah rupanya, dan dia akan ditambah baik dari semasa ke semasa sebelum menjelang tahun 2024, iaitu tahun melawat Melaka pada tahun hadapan. Kat mana ni? Mungkin ada yang nak tahu. Ini dekat Merlimau. Merlimau salah satu tempat, di mana salah satu tempat yang berada di daerah Jasin itu sendiri. Kalau mungkin anda berkunjung ke Melaka, jangan lupa untuk singgah ke Merlimau untuk menikmati sendiri keindahan projek baru di Merlimau Bercahaya ini. Sebab kat situ juga bolehlah orang Melaka sebenarnya kalau nak meluangkan masa bersama keluarga ataupun tak ada sebarang aktiviti hujung minggu, kat situ boleh anda lakukan aktiviti bersama keluarga dan boleh tengok sendiri hiasan berwarna-warni. Orang kata kilauan cahaya pada sebelah malamnya, ditambah pula dengan pelbagai aktiviti yang disajikan ataupun yang telah diwujudkan oleh orang Melaka, pihak berwajib sendiri di Merlimau itu sendiri. Jadi kepada anda yang berkesempatan untuk ke Melaka, bolehlah singgah ke sana. Ada chat juga orang Melaka kan? Yes. So Izzu pun dah bagi tahu semuanya tentang Melaka Bercahaya ni. Saya menggalakkanlah dan nak mengajak khususnya bukan sahaja orang Melaka, malah luar daripada Melaka. Orang katakan melawat Melaka adalah melawat Malaysia. Macam tu, jadi wajiblah kalau orang Malaysia sendiri kena melawat Melaka. Itu
seperti kita dah melawat seluruh Malaysia. Salah perkenalan dia macam mana? Apa khabar? Okey. Berita yang ketiga ni agak sensitif sikit. Jadi saya rasa chat antara orang yang sesuai lah untuk kita kongsikan. Apa chat? Sebenarnya bukan sahaja kaum wanita khususnya, tapi kaum lelaki harus cakna tentang perkara ini. Kanser payudara barah utama penyebab kematian wanita, dan kita tahu barah utama yang menyerang kaum wanita serta antara kanser utama yang menjadi penyebab kematian di kalangan wanita itu sendiri. Dan sebagai rakyat Malaysia, sama-samalah kita cakna dan meningkatkan kesedaran terutamanya bukan sahaja wanita terhadap kepentingan melakukan saringan awal bagi mengesan kanser payudara yang orang kata menyerang wanita khususnya. Dan kalau kita lakukan saringan awal, insya-Allah khususnya kaum wanita, kita dapat cegah lebih awal berlakunya kanser payudara ini dan mengundang kepada kanser pangkal rahim itu sendiri. Betul. Jadi lakukan saringan awal khususnya ujian HPV, sebab sekarang bukan mahal pun. Sebab ada di hospital-hospital ataupun klinik khususnya LPPKN turut menyediakan subsidi bersasar untuk kedua-dua ujian ini bagi mereka yang layak, terutamanya golongan B40. Maknanya kalau kita buat saringan dekat LPPKN ni boleh mendapat harga saringan ini dengan harga yang murah. Jadi itu merupakan satu pilihan yang cukup menarik kepada mereka yang mungkin tak berkemampuan, tapi saringan itu perlu dilakukan bagi mencegah perkara-perkara yang tidak diingini daripada berlaku. Seperti kata pepatah, mencegah lebih baik daripada merawat. Jadi sebagai pasangan ataupun suami kan, kalau boleh galakkanlah isteri untuk lakukan saringan awal HPV khususnya. Peringatan juga untuk lelaki, kaum lelaki seperti kita. Okey. Melihat kepada ramalan cuaca yang berlaku pada semalam, seperti kita tahu beberapa negeri di Malaysia telah pun dilanda banjir, terutamanya Johor, dan pada ketika ini angkanya semakin menurun. Dan Met Malaysia meramalkan pada hari ini beberapa negeri akan dilanda hujan yang agak lebat. Jadi sebagai langkah bersiap siaga di beberapa negeri iaitu di Rompin, Pahang serta Mersing dan Kota Tinggi di Johor dijangka hujan lebat berterusan pada tahap bahaya pada hari ini. Jadi kepada mereka yang tinggal di sekitar Rompin, Mersing dan Kota Tinggi diingatkan untuk sentiasa dalam keadaan bersiap siaga, kerana sekarang kita tahu Johor sedang dilanda banjir. Saya difahamkan penurunan mangsa di pusat pemulihan sementara juga menurun. Jadi sebagai langkah bersiap siaga, kita perlu ambil cakna apa yang berlaku, terutamanya dengan cuaca yang tidak menentu pada sekarang ini. Kalau boleh, bagi anda yang mungkin tinggal di kawasan perairan, elakkanlah melakukan sebarang aktiviti di kawasan perairan untuk mengelakkan risiko terjadilah perkara-perkara yang tidak diingini. Baik, kita nak tengok juga ramalan cuaca pada hari ini. Juga kita akan dapatkan berita-berita penting dari bilik berita sekejap lagi, tapi kita nak tengok daripada laporan Jabatan Meteorologi Malaysia. Silakan. Assalamualaikum, salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurni Samsila Osman dari Bilik Berita. Baik, kita teruskan dengan laporan utama. Polis di Raja Malaysia PDRM sentiasa bersiap siaga bagi menggerakkan dan menambah pegawai termasuk anggota polis dari Bukit Aman bagi berhadapan bencana banjir terutamanya di Johor dan Sabah. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani berkata bagaimanapun buat masa ini belum ada keperluan untuk tujuan itu kerana keupayaan pegawai dan anggota polis di peringkat daerah terjejas masih mencukupi.
Beliau berkata pihaknya akan terlebih dahulu mengatur gerak anggota di peringkat Ibu Pejabat Polis kontingen IPK negeri sebelum bantuan dari Bukit Aman diberi. Mengulas lanjut, Tan Sri Akril Sani berkata setakat ini PDRM menerima beberapa bot baharu khusus bagi kegunaan dalam bencana banjir kali ini, terutama dalam membantu agensi lain memindahkan mangsa-mangsa yang terjejas. Selain itu, katanya bot berkenaan juga digunakan untuk tujuan rondaan keselamatan di kawasan penempatan yang ditenggelami banjir. Ujarnya, sekiranya terdapat keperluan tambahan penggunaan bot di kawasan terjejas banjir, pihaknya akan membuat permohonan dengan kerajaan, namun setakat ini beliau melihat tiada keperluan berkenaan. Pelantikan bekas Ahli Parlimen Permatang Pauh Nurul Izzah sebagai penasihat kanan ekonomi dan keuangan kepada Perdana Menteri adalah berdasarkan kelayakannya. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata anaknya itu mempunyai ijazah pertama dalam bidang kejuruteraan dan ijazah kedua dalam dasar awam dan sosial dari Universiti Johns Hopkins, Amerika Syarikat. Memang saya minta dia, pelawar dia untuk membantu saya sebagai penasihat di Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Keuangan. Tapi saya tidak membayar apa-apa allowance kepada dia. Saya tak ada kelulusan Kementerian Keuangan. Tapi saya Menteri Keuangan 8 tahun sebelumnya. Dan Menteri-Menteri Perikatan Nasional pun tak ada juga. Menteri-Menteri dari Bersatu dan PAS pun tak ada juga lulusan masing-masing. Tapi bila kita diangkitkan, kalau dibangkitkan mesti konsisten. Ya. Apakah benar seorang Menteri Kesihatan mesti doktor? Ataupun seorang Menteri Air mesti engineer? Tak ada pernah berlaku macam tu. Tetapi walaupun untuk Nurul Izzah, degree pertama dia itu kejuruteraan, degree kedua itu daripada salah satu universiti terkemuka Amerika, itu public policy. It is Science Johns Hopkins University in public policy, dasar awam. Menerusi laporan media, Nurul Izzah mengesahkan pelantikannya sebagai penasihat kanan ekonomi dan keuangan kepada Perdana Menteri dan memulakan khidmatnya berkuat kuasa 3 Januari lalu. Kementerian Pendidikan akan menyelesaikan masalah kekurangan guru di Malaysia sebelum sesi persekolahan baharu bermula pada Mac ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata sebelum ini pihaknya mengumumkan akan mengisi 50% daripada anggaran jumlah 3,000 kekurangan guru di Sarawak menjelang Mac depan sebagai langkah awal menyelesaikan isu berkenaan. Ada juga, tetapi kerana isu itu saya fikir ada sedikit bukan kritikal lah, tetapi memang ada isu di Sarawak itu. Jadi kita address dulu di Sarawak itu kerana persiapan kita dan dalam rangka lawatan saya ketika itulah di Sarawak. Jadi isu itu memang dibangkitkan dan ditanya. Jadi saya jawab ketika itu dalam rangka di Sarawak. Untuk negeri-negeri lain memang kita lihat juga perkara tersebut, dan saya fikir dengan adanya persiapan-persiapan guru kita ini sebelum buka sekolah Mac ini, insyaAllah kita akan cuba atasi mana-mana negeri yang masih ada lagi isu kekurangannya. Ketika diminta mengulas mengenai kenyataan beliau agar tiada sekatan diberikan kepada guru daripada menyuarakan kebimbangan berhubung sesuatu isu menerusi media sosial, katanya selagi ia bersifat konstruktif, kementerian tiada masalah menerimanya. KPM sentiasa mempunyai ruang dalam meraihkan kritikan membina terutama daripada guru, namun ia perlu dilakukan menerusi saluran yang betul. Baik, sekian dari Bilik Berita. Lagi berita, saksikan Blutin bernama jam 11 pagi nanti. Baik, begitu saya Nurni Samsila Osman. Salam Malaysia Madani, salam hormat. Assalamualaikum. Masih lagi wujud sebilangan daripada anggota masyarakat yang tidak memahami pentingnya memberi didikan dan asuhan yang sempurna kepada kanak-kanak. Walaupun kita acap kali mendengar orang bijak pandai mengatakan bahawa anak-anak kecil itu umpama sehelai kain putih yang memerlukan kebijaksanaan ibu bapa untuk mencoraknya, namun kelihatannya ia hanya retorik bagi sebilangan kita.
Golongan ibu bapa atau penjaga sebegini bukan setakat mengabaikan, bahkan mendera anak-anak mereka sendiri. Berdasarkan informasi dalam laman sesawang Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia mengenai dasar perlindungan kanak-kanak negara, penderaan kanak-kanak adalah satu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sihat dan bermaruah, di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka. Penderaan boleh dikategorikan kepada penderaan fizikal, emosi, seksual dan pengabaian. Penderaan kanak-kanak juga boleh membawa kepada masalah sosial. Melihat kepada kesan penderaan kanak-kanak yang sangat serius, masalah ini harus ditangani dengan segera kerana mereka sepatutnya dibentuk menjadi aset penting buat negara. Itu dia, isu penderaan ni Izu bukan satu perkara yang asing lagi di Malaysia. Kalau kita tengok rekod dan catatan statistik, setiap tahun lebih daripada 1,000 kes penderaan dicatatkan, dan kalau kita ikut semasa kes penularan COVID-19 itu lebih tahun 2020 lebih daripada 5,000 kes dicatatkan. Jadi semua pihak sebenarnya harus main peranan dan ambil pendedahan yang lebih serius cakna tentang isu penderaan ini, sebab ia berada di tahap yang agak membimbangkan. Dan hari ini kita bangkitkan satu topik di mana kita perlu ambil peduli tentang isu penderaan kanak-kanak. Pada hari ini tentunya kita akan bersama dengan tetamu, seorang yang dikatakan yalah, orang yang tepatlah, pakar untuk kita rujuk beberapa persoalan dan juga mungkin ada kemusykilan tentang tentang isu ini yang melibatkan sedikit perundangan, isu perundangan. Tentunya kita akan bersama dengan Puan Fatimah Az-Zahra Muhammad Ibrahim, pengamal undang-undang dari Tetuan Asia dan Hisam Cawangan Bangi. Terima kasih pagi ini kerana sudi meluangkan masa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Puan Fatimah steady tu, dia dah biasa datang dah. Hari ini hujan betul kan? Okey, kita tentunya seperti yang saya katakan tadi, di Dada Akhbar banyak setiap hari pasti ada saja isu-isu sebegini dibangkitkan dan ada saja laporan dicatatkan dan direkodkan. Mungkin sebagai permulaan, apa faktor yang menyumbang kepada kes penderaan ni? Apa puncanya sebenarnya di kalangan masyarakat kita? Okey, bercakap tentang kanak-kanak sebenarnya kanak-kanak ni kalau kita tengok patutnya individu yang sangat comel, yang sangat dikasihi dan dilindungi kan. Tapi malangnya kanak-kanak ni didera, diabaikan, lepas tu dianiayai. Dan faktor melibatkan penderaan kanak-kanak ni, kalau banyak kajian ilmiah kita tengok kat luar ni, sebenarnya banyak faktor. Tapi kalau kita tengok realiti hidup sekarang, kita boleh tumpukan kepada beberapa faktor yang kita dapat ringkaskan. Contohnya sekarang beban kewangan kehidupan. Dan kita tahu di luar sana sebenarnya tak mudah. Okey, kos sara hidup semakin meningkat, harga barang pun semakin bertambah, dan tekanan hidup pun memberi kesan. Dan disebabkan itu, bila berlaku beban kewangan ini kepada ibu bapa ataupun pemelihara kanak-kanak itu, menyebabkan kanak-kanak itu boleh didera. Sebab apa? Sebab bila di tempat kerja mereka mengalami tekanan masalah tempat kerja kerana memikirkan bagaimana nak menyokong sara hidup mereka. Dan itu faktor yang pertamalah. Dan faktor yang kedua juga kita dapat lihat kenapa boleh berlaku kepada kanak-kanak ni. Apatah lagi dalam keadaan kanak-kanak itu sebenarnya di bawah jagaan ibu bapa itu sendiri. Kan itu sangat lagi tragis dan sedih. Kerana apa? Kerana berlakunya keruntuhan institusi kekeluargaan tu. Okey, bila berlaku krisis rumah tangga, ibu bapa ni bercerai. Lepas tu ibu pula ditinggalkan tanpa nafkah. Isteri ditinggalkan tergantung tak bertali. Lepas tu berlaku pula perebutan dekat mahkamah syariah menyebabkan anak-anak ni emosi tak stabil. So krisis rumah tangga ni menyebabkan anak-anak ni kembali menjadi mangsa kepada pihak-pihak ni. Sebab apa? Bila mereka tak dapat mengawal emosi, termasuk dengan isu kewangan tadi, dengan keadaan persekitaran keluarga mereka itu sendiri, mangsa yang paling dekat yang tidak boleh membalas siapa? Anak-anak itu. So sangat kesian. Itu antara faktor-faktor yang kita lihat dalam situasi sekarang ni besarlah, yang mana realiti di luar tu ini yang sebenarnya berlaku dalam masyarakat kita. Dan dua perkara ini saya kira memang sangat menyedihkan kalau tidak dikekang dari awal sehingga kini lah. Kalau berkaitan dengan kerja, adakah itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berlakunya penderaan kanak-kanak dibawa ke rumah?
yang menyebabkan menjadi penyumbang utama kepada berlakunya penderaan kes kanak-kanak yang berlaku setiap hari. Ya betul. Kalau kita lihat kan di kerja kita pasti akan ada tekanan pekerjaan kan. Dan di kerja mungkin kita orang bawahan dimarahi oleh orang atasan. Tidak boleh melepaskan kemarahan itu di tempat kerja. Kalau tak, hasilnya dia akan dibuanglah. Tetapi bila tak boleh lepas di tempat kerja, tekanan itu menekan individu tersebut dan tidak dilepaskan, maka siapa dia akan bawa balik ke rumah. Dan bila di rumah, kadang-kadang dia mungkin boleh kawal ketika itu, tetapi bila ada satu perkara yang timbul daripada anak kecil itu sendiri, mungkin anak-anak ni dia nak meneroka kan, dia nak bermain, ayah jom main ni, ayah pula tertekan tempat kerja dengan kewangan tadi, lepas kena marah kat tempat kerja, tempat emosi tak stabil, anak-anak tu bila bermain jadi marah. Dia jadi marah dan sehingga tahap mendera dan menganiaya anak itu. So ini memang berlaku, realiti. Dan memang tidak boleh dinafikan, memang tekanan di tempat pekerjaan itu adalah satu yang sepatutnya majikan pun kena ambil peranan untuk mengurangkan masalah ini supaya tidak berlaku dan menular ke rumah terhadap pekerja tersebut. So sangat menyedihkan kalau majikan buat tak tahu ataupun sentiasa memberi tekanan kepada pekerja dan alamatnya ibu atau bapa itu, apatah lagi kalau ibu atau bapa tunggal di tempat kerja telah tertekan, bawa balik rumah, siapa lagi? Anak yang akan menjadi mangsa. Inilah sebab faktor yang menjadi isu penderaan ini tidak dapat dikekang sehingga kini. Tapi kebanyakannya ada yang di kalangan ibu bapa itu sendiri memberi alasan ini sebenarnya salah satu cara untuk mendidik anak-anak. Komen Puan Fatimah tentang itu. Cara mendidik melalui penderaan bagaimana? Okey, cara mendidik melalui penderaan saya suka perkataan tu. Tapi kalau cara mendidik melalui rotan tu lain. Okey. So satu lagi ulasan, sebenarnya kalau kita tengok zaman berubah Kalau dulu kita isytiharkan rotan tu dengan mak ayah, saya pun kena rotan dulu kan. Normal, perkara yang normal, bukan satu penderaan. Tetapi sekarang kita dah tahu sekolah-sekolah pun tidak boleh merotan. Tetapi bila di rumah, bila berlaku isu rotan dan isu penderaan, isu penganiayaan, ini sememangnya kena diambil berat. Dan kalau orang kata itu memang didikan, tidak. Kerana apa? Kita kena melihat situasi semasa itu. Contohnya bagaimana kanak-kanak itu boleh dikatakan dididik sehingga mendatangkan kecederaan kekal. Sehingga budak itu lumpuh, sehingga budak itu patah tulang, trauma, mengalami masalah mental dan emosi. Bahkan adakah didikan itu juga terlalu melampau sehingga menyebabkan gangguan seksual? Apa yang ingin diajar? Jadi dalam situasi ini, didikan ada tahap, ada cara. Even Islam sekalipun mengajar anak-anak ini perlu dididik dengan cara yang berhemah, penuh nasihat, penuh kasih sayang. Seperti mana kita tahu anak-anak ini corak yang kain putih perlu dicorakkan warna-warnikan. Adakah kita nak letakkan warna hitam semata-mata? Mesti kita letak warna pink, warna merah supaya hidup anak itu warna-warni, ceria. Tetapi keceriaan yang perlu diletakkan oleh ibu bapa ini tidak boleh dengan didikan yang keras semata-mata. Perlu pelbagai cara. Jadi bila didikan ini tidak kena, membawa kecederaan kepada kanak-kanak itu dari segi fizikal, emosi, seksual dan apa-apa yang boleh mengeksploitasi dia, itu semestinya jatuh di bawah kesalahan Akta Kanak-kanak 2001. Puan Fatimah ada menyebut tadi antara kesalahan dalam mendidik untuk mendera, salah satunya sehingga menyebabkan kecacatan kekal, mental sebagainya. Kalau berkaitan dengan benda-benda yang melibatkan pukulan, merotan dan sebagainya, akan tetapi tidak melibatkan kecacatan kekal, akan tetapi menyebabkan sehingga timbulnya lebam-lebam, luka yang tidak mampu dilihat di sebalik pakaian. Kalau macam itu macam mana? Adakah dikira sebagai penderaan ataupun didikan? Dikirakan kalau di bawah Akta Kanak-kanak 2001 sebab tu ada satu akta memang khusus untuk kanak-kanak. Dan kanak-kanak ni kalau kita tahu siapa kanak-kanak ni di bawah umur 18 tahun. Kenapa mereka ni tidak boleh berdikari dan mereka ni masih lagi di bawah pemeliharaan orang yang lebih dewasa. Tetapi soalnya, kalau membuat sesuatu tindakan mendatangkan kesan, dan kesan ni sama ada kekal ataupun tidak kekal, tetapi boleh dilihat. Dan emosi pun kadang-kadang boleh saja dilihat sama ada lebam tidak, tapi kalau tengok budak tu murung ataupun menyendiri, tidak berkawan dan selalu dilindungi ataupun awan-awan dia saja, itu memang jelas di bawah Akta Kanak-kanak 2001 ianya satu penderaan. Dan situasi ini sebenarnya perlu dinilai bersama dengan agensi yang lain, iaitu hospital dan doktor-doktor. Kerana apa? Mereka ni pakar untuk melihat walaupun sekecil-kecil lebam Izu, sebenarnya ianya ada satu penderaan. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak boleh mengambil cara yang lebih mudah, iaitu mendidik dengan cara yang lebih baik, tetapi bersifat untuk memberikan pengajaran dengan sampai lebam,
itu akan cenderung ke arah yang lebih teruk. Kalau cubit pun? Kalau cubit pun sebenarnya orang cakap cubit sikit-sikit boleh kan. Sebab kita kata anak-anak ni tangan-tangankan kata orang lama kan. Orang dulu isteri dulu lagi lah. Tak apa cikgu, rotan jadi tak patah riuk sudah. Betul kan. Isteri tinggal-tinggalkan, anak ni tangan-tangankan. Tetapi tangan-tangankan tu ada tahap dia, ada keadaan dia yang dibolehkan. Kalau setakat sikit dan anak tu tidak trauma, saya katakan tak apalah, sebab kita pun manusia dan anak tu kita memang nak didik. Kalau kita tak cubit dia sikit, nanti orang lain cubit, nanti jadi besar sangat sampai saman menyamar di mahkamah. Jadi kita nak bagi tahu realiti hidup tu memang akan ada perkara-perkara kecil itu, tetapi perlu dilihat keadaan itu jangan sampai datangkan trauma, jangan sampai datangkan kecederaan yang sememangnya memberi kesan kepada anak-anak itu. Dan anak-anak itu sebenarnya Izul dengan Chat, sayang kita tengok nak dapat susah. Ada pasangan yang kahwin lama tak dapat anak. Tapi bila dah ada anak, waktu awal-awal lahir tu gembira, seronok, tatang banyak minyak penuh. Tapi di pertengahan itu berlaku penderaan. Dan kenapa ini boleh berlaku? Kenapa? Kerana didikan itu sendiri. Okey, kita akan sambung lagi selepas ini dan kita mungkin akan dapatkan lebih pemahaman lah tentang dari sudut perundangan itu sendiri, peruntukan undang-undang di Malaysia yang melindungi kanak-kanak yang didera ini. Kita akan sambung sekejap lagi. Kita nak berhenti rehat seketika di Apa Khabar Malaysia. Jangan ke mana-mana. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Masih lagi bercakap soal ambil peduli isu penderaan kanak-kanak bersama dengan tetamu kita pada hari ini, iaitu Puan Fatimah Az-Zahra, Mama Ibrahim. Baik Puan, tadi kita dah menyebut secara pengenalan mengenai dengan isu penderaan kanak-kanak. Di bawah perundangan Malaysia, kita ada satu akta yang termaktub untuk melindungi kanak-kanak ini. Selain daripada Seksyen 33/1 Seksyen kanak-kanak, akta kanak-kanak, ada tak lagi akta-akta lain ataupun di bawahnya ada beberapa anak yang lain untuk membela nasib kanak-kanak di Malaysia ini di bawah perundangan Malaysia? Okey, so kanak-kanak ni macam saya cakap tadi kan, Akta Kanak-kanak 2001 memang khusus untuk kanak-kanak. Seksyen 2 pun dah mendefinisikan siapa yang kanak-kanak dalam akta itu, dan kita panggil secara ringkas tu Akta 611. Okey, Akta 611 ni dia kata sesiapa yang bawah umur 18 tahun. Tetapi ada juga pengecualian di dalam Seksyen 2 itu. Okey, kalau kanak-kanak itu dikenakan ataupun terlibat dalam jenayah prosiding, prosiding melibatkan jenayah, dia ada dua seksyen lain yang bersangkutan dengan Seksyen 2 untuk melihat siapakah kanak-kanak ini. Okey, dia ada Seksyen 82 Kanun Keseksaan, yang mana di dalam Seksyen 82 Kanun Keseksaan itu menyatakan kalau kanak-kanak itu berumur 10 tahun ke bawah, jelas kanak-kanak ini tidak berupaya melakukan kesalahan. Okey, maksudnya kanak-kanak ini suci daripada melakukan kesalahan. Dan Seksyen 83, kalau kanak-kanak itu di dalam ruang lingkup umur dia 10 sehingga 12 tahun. Yang ini menjadi satu perdebatan di mahkamah. Adakah kanak-kanak dalam lingkungan 10 ke 12 tahun ini sebenarnya berupaya melakukan jenayah? Jika berlaku jenayah dalam kalangan umur ni, maka budak-budak ini boleh dikirakan sebagai kanak-kanak yang boleh berupaya melakukan apa-apa kesalahan di bawah Akta Kanak-kanak 2001. Dan selain Seksyen 31.1 sebenarnya. Okey. Seksyen 31.1 Akta Kanak-kanak ni dia dibaca juga ada Seksyen 32 dan Seksyen 33. Dan tiga seksyen ni sebenarnya memang berkait rapat antara satu sama lain. Dan dia bukan semata-mata penderaan, Chat dan Izu. Dia termasuk apa-apa penganiayaan, apa-apa pengabaian, apa-apa eksploitasi, atau apa-apa yang menyebabkan budak itu dibuat keluar, dijaja, ataupun suruh dia mengemis secara tidak sah, ataupun mendedahkan, ataupun apa-apa yang boleh membuatkan budak itu terlibat dengan aktiviti yang boleh menyebabkan kecederaan fizikal. Ini semua kategori di bawah Seksyen 31, 32 dan 33. Dan ibu bapa yang kat luar sana, kalau kita tengok ada juga yang nak suka buat media konten, dan media konten tu menyebabkan budak itu sebenarnya terdedah kepada bahaya. Kalau kita pernah lihat ada satu video tular, ibu pegang baby, kan, buat naik flying fox ke apa benda dan sebagainya. Itu sebenarnya jika dibawa aduan ke pihak berkuasa, pihak berkuasa boleh mengambil tindakan di bawah Seksyen 33 kerana apa? Mendedahkan kanak-kanak itu kepada risiko kecederaan fizikal dan bahaya. Ini sebenarnya ibu bapa, penjaga, pengasuh kanak-kanak atau pelihara kanak-kanak, atuk nenek yang diberikan kuasa oleh mahkamah di bawah hak hadanah di mahkamah syariah perlu tahu, perlu cakna. Tiga seksyen ni ada
untuk mempertahankan kanak-kanak ni. Kita nak melihat pada Seksyen 31. Ada saya baca 31 -1 kalau tak salah saya, yang mana menyebut berkaitan sekiranya ibu bapa atau penjaga yang menjaga anak-anak mereka, anak-anak mereka ditinggalkan tanpa pengawasan ibu bapa dan penjaga, itu ayat dia, boleh dikenakan tindakan. Kita nak memahami istilah tanpa pengawasan itu sendiri macam mana, sebab kita tahu ibu dan bapa kedua-duanya bekerja. Jadi meninggalkan anak di rumah tanpa penjaga, tanpa pengawasan itu macam mana dia diklasifikasikan? Adakah dengan tak ada CCTV, perlu ada orang sebagainya? Ni tanpa pengawasan tu. Okey, bila ayat dia tanpa pengawasan ni, maksudnya tidak ada sesiapa yang mengawasi. Dan pengawasan ni sepatutnya daripada siapa? Daripada orang orang yang diberi kuasa untuk memelihara kanak-kanak itu, ataupun diberi kuasa yang dipindahkan oleh penjaga itu ketika itu kepada orang lain. Okey, bila tak ada orang-orang ini, maksudnya itulah tanpa pengawasan. Okey, realiti sebenarnya Izu kat luar bila berlaku, ada ibu bapa sebenarnya saya bagi tahu yang sebenar, ada juga ibu bapa kat luar sana anak dia mencecah umur dalam 9-10 tahun. Tetapi sebenarnya anak tu boleh berdikari dan dia tinggalkan sahaja di rumah dengan alasan ibu pergi kerja sekejap, nanti ibu balik, ibu bagi kamu punya perhatian kepada kamu lah. Dalam masa sama kunci pintu, apa-apa call ibu. Ini sebenarnya tindakan yang dibuat oleh seorang ibu yang tidak mengetahui tindakan itu sebenarnya mendedahkan anak itu kepada bahaya. Dan inilah yang kita katakan tanpa pengawasan. Dan sebenarnya memang berlaku kepada ibu tunggal, bapa tunggal di luar sana yang tidak mampu mengambil pengasuh atau penjaga, ataupun tidak ada bantuan sokongan ahli keluarga yang lain. Jadi kalau meletakkan CCTV di rumah macam mana? Itu boleh, salah satu cara. Tetapi CCTV bukan orang yang boleh menjaga kalau anak tu jatuh ataupun ada bahaya ketika itu. Dan tidak ada apa tindakan cepat, tindakan segera yang tidak boleh diambilan. Jadi CCTV ini kalau kita kira bukan satu medium yang sepatutnya diketengahkan dengan alasan itu adalah pengawasan. Tidak. Kerana apa? Dalam seksyen itu mengatakan mana-mana orang meninggalkan kanak-kanak yang dipelihara tanpa pengawasan dan bukannya mana-mana CCTV. Okey, dalam situasi ini kena jelas orang itu yang akan dipertanggungjawabkan di bawah akta kanak-kanak ini. Ibu bapa pun jangan ambil jalan mudah lah. Dia banyak keluarkan CCTV pula untuk menjaga anak-anak Jadi maknanya penggunaan CCTV ni bukan satu kaedah pemantauan tapi hanya sekadar pengawasan. Okey. Sebagai contohlah, saya percaya kalau penderaan berlaku di rumah, penjaga ataupun ibu bapa di rumah takkan segera untuk melaporkan. Pastinya contohlah, apa tindakan yang boleh kita lakukan sekiranya orang terdekat ataupun mereka yang tidak dikenali datang pada kita, contohnya kanak-kanak mengadu, dipukul, didera, disakiti. Apa tindakan kita sebagai orang yang terdekat, orang yang mengetahui perkara ini berlaku? Adakah terus direct kepada ibu bapanya bertanya ataupun terus kepada pihak berwajib, pihak berkuasa? Bagaimana? Pertama sekali kita tahu kan lumrah seorang kanak-kanak ni, lumrah asalnya budak-budak tidak menipu. Tetapi bila datangnya kanak-kanak ini mengaku telah didera. Waktu pertama sekali kita sebagai orang awam, kita di luar kena tahu kita kena pastikan sekeliling kita tengok dulu mana ibu bapa budak kanak-kanak ni. Kalau ibu bapa dia sebenarnya ada dalam jarak dekat, kita kena pastikan kanak-kanak ini di luar penguasaan ibu bapa itu, supaya kita tak nak jadi masalah yang lain. Kalau budak-budak ini ataupun kanak-kanak ini di luar penguasaan ibu bapanya, kita boleh ambil kanak-kanak ini bawa ke balai polis yang terdekat. Dan kita laporkan kepada pihak polis. Dalam masa sama juga kita boleh hubungi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kerana apa? Mereka, dua institusi ini mempunyai kuasa untuk membuat siasatan terus terhadap kanak-kanak yang mengadu telah didera ini. Dan kalau situasinya adalah kanak-kanak ini tidak berada di sekitar orang yang menjaganya, kita boleh ambil. Tapi kalau dia ada penjaga dia, pemelihara dia, jangan kita ambil tindakan terlebih dahulu. Seperti saya cakap tadi, pergi ke polis ataupun call Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pastikan agensi berkuasa ini sendiri yang ambil tindakan, bukannya kita. Supaya apa? Supaya kita tak nak nanti penjaga ni bawa lari budak ni. Bila kita tahu, kita nak buat aduan tentang penderaan tersebut, dan budak tu terus hilang, tidak dapat dikesan dan berlaku kemudian apa-apa yang tidak diingini. Ataupun kita tahu budak itu dalam rumah, kita nampak dan kita dengar dan kita tahu budak itu didera. Tetapi kita dapat pastikan penjaga dalam rumah. Jangan ambil tindakan terlebih dahulu. Kumpulkan bukti ketika itu, bawa kepada pihak berkuasa, laporkan sama ada Polis Diraja Malaysia yang terdekat, Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan juga kalau kita tahu dalam PKP kita ada talian kasih Jabatan Kebajikan Masyarakat. Boleh terus
Dan kalau budak tu di depan mata kita juga macam Cak cakap tadi, kita nampak dia kata dia didera. Boleh bawa ke hospital berdekatan, jumpa dengan doktor, doktor siasat, doktor akan mendapati kalau budak itu didera, dia akan buat tindakan susulan. Ini antara kita kata pemegang taruh lah yang patut diketengahkan ataupun memang mempunyai elemen komponen untuk menjaga kanak-kanak ni daripada didera. Tapi asasnya mestilah di luar pengawasan mereka yang memegang amanah untuk menjaga mereka. Betul. Kenapa? Pertama, kita tak nak berlaku masalah lain. Ataupun kita tak nak budak itu kemudian dibuat lari tadi. Dicederakan lebih teruk lagi lepas tu. Jadi kita kena pastikan dua perkara ini. Dan kalau kita nak bertindak pun kena bertindak secara bijak. Kita tidak boleh meluru. Okey, itu perkara asas ataupun step by step yang mungkin anda ada orang terdekat yang mengalami gejala ataupun masalah penderaan ini, mungkin ialah seperti yang diberitahu oleh Puan Fatimah itu tadi, lakukan dengan bijaklah ambil tindakan itu dengan segera melaporkan kepada pihak-pihak tertentu ataupun pihak berwajib. Baik, kita dah sampai sebenarnya banyak lagi nak tanya bersama dengan sebab kekangan masa. Kita ucapkan terima kasih kepada Puan Fatimah. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi kali kelima mungkin. InsyaAllah datang lagi lepas ni. Baik, terima kasih banyak kepada tetamu kita, Puan Fatimah Az-Zahra Muhammad Ibrahim selaku pengamat undang-undang Tetuan Asia dan Hisam Cawangan Bangi. Dan selepas ni kita nak, sebelum kita berehat, kita nak saksikan satu VT berkaitan dengan potensi banjir di Singapura. Apakah dia? Sama-sama kita saksikan. Cuaca lebih sejuk berserta hujan diramalkan sepanjang minggu ini disebabkan pusat monsun atau monsoon surge. Menurut Khidmat Kaji Cuaca Singapura atau MSS, agensi tersebut menyatakan Singapura dan kawasan sekitarnya mengalami cuaca sejuk sejak Ahad 22 Januari, iaitu hari pertama pusat monsun semasa dicatatkan. Pusat monsun merujuk kepada keadaan di mana angin bertiup lebih kencang di Laut Cina Selatan menyebabkan pembentukan awan meluas di kawasan sekitarnya. Menurut MSS yang berada di bawah naungan Agensi Sekitaran Kebangsaan atau NEA, Singapura mengalami keadaan seumpama itu purata 2 hingga 4 kali sewaktu setiap musim tengkujuh timur laut dan ia lazimnya berlaku selama 1 hingga 5 hari. Singapura mencatatkan hujan lebat berterusan sejak hari pertama Tahun Baru Cina pada Ahad lalu 22 Januari. Jumlah curahan hujan harian tertinggi adalah 114.4 mm dicatatkan di kolam air Upper Pierce pada Ahad yang tertinggi semasa pusuan monsun kali ini. Pada Selasa 24 Januari pula hujan paling lebat dicatatkan di bahagian timur Singapura dengan jumlah 61.2 mm curahan hujan direkod di Pulau Tekong. Suhu paling rendah pula dicatat pada hari sama iaitu 22.3 darjah Celsius di Newton dan Jurong West. Malah suhu tertinggi yang dicatatkan setakat ini hanya mencecah 26 darjah Celsius. MSS menyatakan hujan diramalkan berterusan di sebahagian besar Singapura, kadang-kadang turun dengan lebat pada Rabu dan mula reda secara beransur-ansur pada waktu malam. Hujan renyai yang berlaku sekejap pada sebelah petang diramal pada Khamis 26 Januari dan Jumaat 27 Januari. Cuaca berangin dan hujan boleh dijangkakan sekali lagi dengan pusat monsun dijangka menjejas Singapura serta kawasan sekelilingnya sekitar Sabtu 28 Januari, kata agensi itu. Agensi itu menambah keadaan itu berkemungkinan berlarutan sepanjang hujung minggu dan menyebabkan cuaca sejuk serta berangin dengan suhu minimum harian jatuh ke paras serendah 22 darjah Celsius di sesetengah kawasan di Republik ini. Sekian laporan saya untuk minggu ini. Kembali ke Wisma Bernama. Terima kasih. Okey, tali tampun. Siapa keluar? Izu tanyalah. Okey, dia selalunya kena bertiga. Kalau main lat talilat ni dia tak boleh berdua. Kalau berdua selalu kosong. Jadi kita nak memenuhi kota, kita bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Kita tak main lat talilat, tapi kita bercakap soal lat talilat itu sendiri bersama dengan pengurus projeknya iaitu Puan Hasyiati Izzanuddin. Apa khabar Puan? Alhamdulillah sihat. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa seorang pengurus untuk projek lat talilat
Talilat Market ini. Sesuatu yang menarik bila cakap pasal Lat Talilat ni kan, dia imbau balik tau zaman 80-an, 90-an dulu. Kanak-kanak kita tak ada gadget tau. Kita semua tak ada gadget. Tak ada gadget. Kita main tu lah, duduklah sampai ke petang Lat Talilat, osom semua kan. Okey, untuk mengimbau kembali zaman 80-an, 90-an, ini mungkin satu aktiviti yang akan mengisi untuk program Lat Talilat Market. Mungkin boleh ceritakan sebagai permulaan tentang apa program ini sebenarnya. Okey, sebenarnya terima kasih kepada pihak TV bernama kena menjemput kami. Okey, Lat Talilat Market ni sebenarnya satu event atau acara lah yang kita anjurkan setiap bulan dan sebulan tu mungkin ada 2 atau 3 kali di mana keunikan utama kita ialah kita mengimbau balik zaman-zaman kita dulu punya permainan tradisi. Macam anak-anak sekarang ni kan macam lebih kepada gadget. Jadi kita dulu buat apa? Kita main tenteng, kita main batu seremban, main getah. Kalau time sekolah rendah dulu, kita sanggup tak makan nak main getah ni. Balik slipper. Kan? So jadi kita nak mengimbau balik kenangan. Di samping dalam masa yang sama kita punya event ni kita support peniaga atau usahawan kecil dan sederhana dan juga handicraft ataupun karyawan-karyawan seni yang berbakat. Contoh mereka ada bakat tapi tak tahu macam mana nak jual dia orang punya karya ataupun tak tahu macam mana nak ketengahkan bakat mereka. Jadi di sinilah platform yang kita boleh bantu, yang kita sokong 100% kepada usahawan muda dan usahawan karyawan seni ni lah. Sebab kadang-kadang selebriti maupun artis. Ya, betul. Itu pun ada. Dan untuk yang 4 dan 5 hari bulan ni kita punya selebriti ada 2 orang. Datin Zarina Zainuddin dan juga Eliana. Cik akan ada nanti tarikh yang kedua. Ya, boleh. Saya ada, saya nak jual kopi. Kita ada challenge nanti. Challenge main congkak di antara selebriti. Sangat-sangat meriah dan aktiviti tu kita boleh bayangkan lah macam mana kemeriahan bila kita kembalikan zaman-zaman kita dulu kan. Macam tu. Dekat Malaysia dah banyak agensi-agensi ataupun NGO yang menjalankan projek-projek sedemikian untuk mengembalikan nostalgia kanak-kanak bawah 90-an ni. Termasuk saya lah. Masih lagi ya, Cik. Macam mana boleh tercetusnya idea untuk keluar untuk come out dengan nama Lat Talilat Project ni? Okey, sebenarnya syarikat kami ni dah buat event ni dah lebih kurang setahun yang lepas. Tapi kita tak buat Lat Talilat. Kita buat nama dia Pink Min Market. Okay, Pink Min Market ni sebenarnya dia khusus kepada Chinese market. Okay, jadi bila kita buat selama setahun tu, kita ada dapat feedback yang bila tak nak buat ke yang Malay market dan English market, sebab dekat kawasan kita buat tu ada turis, ramai kat situ kan, ke tengah-tengah KL ada turis dan juga ada jugalah market Melayu kat situ. Jadi kita pun come out dengan satu idea apa kita nak buat yang unik kan, sebab kita tahu ramai je, banyak je event-event lain juga yang ada, tapi kita nak timbulkan satu keunikan. Jadi kita fikir-fikir kita nak benda ni long lasting. So Lat Talilat ni benda yang daripada dulu sampai sekarang kita masih lagi ingat-ingat kan. Jadi kita gunakan perkataan Lat Talilat. Di samping kita nak kembalikan konsep kita tu lah, yang permainan tradisional. Kemudian kita nak bantu karyawan seni, kita nak bantu usahawan, kita nak bantu orang yang nak mula berniaga. Sebab kita punya harga sewaan booth pun sangat murah. Sangat murah. Di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur kan. Maknanya untuk kali ini, hujung minggu ini merupakan penganjuran yang buat kali pertamanya untuk Lat Talilat Market. Dan akan berlanjutan sampai bila-bila. Ya, insyaAllah. Okey, mungkin berapa lama akan berlangsung program tu? Okey, untuk setiap event kita akan berlangsung 2 hari. Macam yang terdekat ni 4 dan 5 Februari. Lepas tu kita ada 11 dan 12. Maksudnya 2 minggu berturut-turut lah. Jadi start pengunjung boleh datang bermula pukul 11 sehingga pukul 6 petang. 2 hari itulah, Sabtu dan Ahad. Jadi kita bulan 2 kita ada 2 kali, bulan 3 pun kita ada 2 atau 3 kali. Yang best raya nanti bulan puasa kita ada Lat Talilat Raya. Kita akan ada jualan-jualan murah. Ya, pasti. Itu confirm. Sebab kita di Malaysia ni kita tak lari daripada makanan, kan? Sebab saya yakin makanan pun ada seni dia sendiri sebenarnya. Sekarang kita tengok pelbagai jenis menu-menu yang cantik-cantik, yang unik-unik, yang melukis atas cawan lah, melukis atas kek lah. Kita kena hargai mereka. Sebab effort untuk mengetengahkan produk-produk mereka kan. Jadi platform Lat Talilat ni jadi semoga
menjadi platform yang baik lah dan manfaat pada mereka. Kalau kita tengok dia punya tajuk lah Talilat ni mengimbau balik zaman-zaman 80-an 90-an, adakah produk ni juga yang diketengahkan akan ada jualan produk tradisi orang lama ataupun vintage dan sebagainya, ataupun dari segi makanan pun akan jual produk makanan lama. Bagaimana? Itu wajib lah sebenarnya, aku tidak nak kena dengan konsep dia kan. Tapi yang keunikan utama daripada pihak penganjur kita, siapa datang nanti boleh nampak lah, kita akan buat satu kedai runcit. Pinmi Market pun kita dah buat hari tu, sambutan sangat-sangat menggalakkan. Kita buat satu mock-up kedai runcit yang macam zaman kita dulu, kita gantung asam-asam, kita gantung yang gula-gula kan. Lepas tu yang balloon yang tiup pakai straw tu. Budak lama. Yang tu bila yang exciting sebenarnya lebih kepada mak ayah lah bila tengok sebab zaman dia kan. Budak asing yang gula-gula kapas yang warna-warni tu kan. So tapi mereka datang beli untuk anak lah. Dia cakap ini dulu mak main ni, ini dulu ayah main ni, beli gasing, beli yoyo kan. So benda tu kita akan buat. Memang bila masuk kat kedai runcit tu memang akan nampak sebiji macam zaman kita dulu-dulu. Selain daripada vendor-vendor kita pun samalah akan jual postcard macam dulu Van Milo, Lori Milo. Memang sangat unik. Memang siapa yang datang tu tak boring lah. Ada banyak sangat aktiviti. Vendor-vendor kita pun kita pilih yang terbaik di antara yang terbaik lah. Jadi Instagramable kena ada. Itu saya tak boleh. wajib. Apa dia itu? Macam Puan Haziati kata tadi, akan ada pelbagai cabaran, challenge yang akan dijalankan. Tadi kita tengok dekat poster ada dance challenge. Selain daripada cabaran tarian, apa lagi aktiviti-aktiviti cabaran yang akan dijalankan untuk menarik minat bapa-bapa, mak-mak di luar sana? Cabutan bertuah ke? Ya, ada. Cabutan bertuah kepada macam pelanggan yang beli lebih daripada RM30 di mana-mana vendor, akan ada cabutan bertuah. Hadiah dia pun sangat unik. And then kemudian kita ada challenge main congkak. Di antara selebriti pun kita akan buat. Kita tengok selebriti mana yang paling hebat lah, main batu seremban, main congkak. Kita akan kita akan lukis tenteng kat situ. Lepas tu kita akan ada gasing dan sebagainya, banyak. Jadi macam dekat situ kita rasa macam kalau tak ada aktiviti-aktiviti permainan ni, dia macam tak adalah kena dengan konsep kita kan. Itu antara challenge dan juga aktiviti yang kita akan buat nanti. Hadiah utama yang ditawarkan. Apakah hadiah? Itu nak tahu sebenarnya. Kena datang kan? Ya, kena datang. Mana tahu tuah anda dekat sana dapatlah hadiah TV lama. TV lama kan. Vintage sekarang lagi lama lagi mahal sebenarnya kan. Ada value dia kan. Okey, baik Puan Yati. Mungkin ada antara mereka yang berminat ataupun usahawan yang nak terlibat sama, nak mempromosikan produk atau jualan untuk produk mereka. Bagaimana? Masih lagi ada kekosongan sebab kita tengok dah nak dekat dah ni 45. Bagaimana? Okey, untuk 4 dengan 5 kita dah penuh. Setakat ni kita ada 40 lebih kurang lah. 40 vendor termasuk dengan booth selebriti. Itu pun kita ada keunikan. Kita tak panggil vendor-vendor. Kita panggil tauke. Kat situ. So jadi untuk 11 dengan 12 kita masih buka. Bulan 3 pun kita masih buka dan juga raya. Boleh sahaja pergi kita punya media sosial, Facebook dan juga Instagram, Talilat Market. Dekat situ kita ada sediakan link. Mudah je. Link tu ada setiap bulan punya registration, pre-registration dan juga nombor WhatsApp kalau nak tanya apa-apa. So isi je dulu, tak ada masalah. Bayar, kemudian nanti tim kita akan follow up lah. Kat mana sebenarnya ni? Cerita-cerita kan. Okey, tempat dia dekat GMBB Kuala Lumpur. Ramai yang tak tahu sebenarnya kat mana sebenarnya GMBB ni kan. Okey, saya nak share sikit dekat sini. GMBB ni dia dekat lebih mudah berdepan dengan Tung Ching Hospital. Hospital bersalin tu? Ya. Kemudian dia sebelah Swiss Garden. Mana nak menuju ke Pudu Raya? Betul. Dia sebelum sampai Pudu Raya. UTC Pudu tu kan sebelum boleh nampak dah belah kiri. Dan situ kita ada fasiliti yang baik. Kita ada parking basement, kita ada surau, kita ada toilet yang bersih. So, jadi vendor-vendor tak perlu risau, pengunjung pun tak perlu risau. Daripada pagi sampai petang duduk situ pun tak apa. Kita ada sediakan semua fasiliti. Ibu mengandung pun digalakkan, senang kalau nak rasa sakit je.
dia melengkapi lah. So jangan risau, duduklah lama-lama kat situ. Betul. Meriahkan lagi. Kadang-kadang kan ibu mengandung ni kan dia punya keinginan tu lain tau. Dah hujung-hujung ni, aduh nak teringin nak makan kuih ni lah. Ada teringin lah nak tengok, nak main apa permainan ni lah. Adakah ini petanda chat? Adakah ini petanda chat? Okey, Puan, di hujung perbincangan kita mengenai dengan La Talilat Project ni, mungkin ada beberapa pesanan yang nak disampaikan kepada mereka yang menonton Apa Khabar Malaysia pada pagi ini, selain daripada mengharapkan program La Talilat Project ni menjadi satu inspirasi kepada mereka di luar sana. Apa lagi? Okey, sebenarnya La Talilat Project ni memang sangat kita sangat nak memberi manfaat sebenarnya. Selain daripada kita membantu vendor-vendor ni, kita juga tak nak permainan tradisi ni dilupakan. Kan kalau boleh sampai bila-bila, sebab benda ni sangat nostalgia untuk kita kan. Jadi dekat sini saya menyerulah kepada semua penonton untuk bersama-sama kita memeriahkan. Selain daripada join aktiviti kita, boleh shopping-shopping di hari weekends kan, hari Sabtu dan Ahad kalau ada aktiviti-aktiviti yang, sebab kadang-kadang pagi-pagi ke tengah hari panas sangat datang kat tempat kita, sebab kita dekat mall. Dia ada bumbung, so ada aircon. Sebab dia outdoor tapi dia betul-betul dekat, maksudnya aircon pun berasa lah. So selesa. Jadi selain daripada vendor-vendor pun dapat jualan, kemudian dapat berpengalaman untuk bermain permainan tradisi, kemudian dapat bawa anak-anak. So pada kami, semoga projek kami ni La Talilat Market berpanjangan, disambut baik oleh semua lapisan masyarakat, semua umur, daripada kanak-kanak sampai ke warga tua pun boleh. InsyaAllah. Mungkin ada perancangan lebih jauh lagi, nak keluar daripada Kuala Lumpur ke kan, bawa La Talilat Market ni, siapa tahu ajak saya Puan. Boleh. Kita dah ada komisen dekat situ. Dah ada komisen dah. Penghujungnya sebenarnya diharapkan mungkin ini juga salah satu aktiviti mak bapak orang warga kota ni tak payah nak pening-pening kepala bawa anak-anak pergi keluar daripada KL. Kat sini pun dah ada aktiviti bersama dengan keluarga. Macam-macam aktiviti boleh buat. Betul, dan kita bawakan kepada anda kampung datang ke bandar. Itulah konsepnya. Itu ayat dia. Okey, terima kasih Puan. InsyaAllah kita jumpa di lain kesempatan. Puan Yati Zainuddin selaku pengurus projek untuk La Talilat Market. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Cik pun nampak dah tak sabar dah tu. Ya, insyaAllah. Tak tahu ni. kan pening kepala Sabtu Ahad nak buat apa. Asyik duduk rumah je tak best juga kan. Boleh datang cari saya. Kita pergi La Talilat Market. Meriahkan. Kita jumpa esok bersama dengan rakan tugas lain dalam Apa Khabar Malaysia. Untuk itu saya Izu Yusof. Ya, saya Cedi undur kali ini. Assalamualaikum. Bye-bye. Terus bangkit yakin berdiri.